bersama dengan kita pada malam ini daripada Zoom, daripada live FB dan juga di live IG. Pada malam ini kita sambung kembali kuliah pengajian Tadabbur Surah Al-Baqarah, di mana pada siri yang lepas kita telah berhenti pada sekitar ayat 220, dan pada hari ini kita baru sahaja masuk ke bulan Muharram. Bulan Muharram ni macam kita ibaratkan bulan Januari lah bagi tahun Masihi, iaitu bulan pertama di dalam kalender hijrah yang dipakai oleh umat Islam. Kita berada di bulan yang terawal bagi kalender hijrah, dan insya-Allah semoga setiap daripada penghijrahan, setiap daripada tahun hijrah yang datang kepada kita menjadikan kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita berhijrah daripada diri kita yang kurang baik kepada diri kita yang lebih baik. Bila datangnya awal-awal tahun Hijri sebegini, dan dia sangat berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa ini sangat bernilai, sangat tinggi kedudukannya dalam hati kita umat Islam, kerana tarikh hijrah ini telah memberikan satu simbolik kepada kekuatan umat Islam, yang memberikan inspirasi kepada kita semua pada setiap zaman dan pada setiap tempat untuk merealisasikan maslahat-maslahat kita sebagai hamba Allah di dalam urusan kehidupan kita dan juga urusan kita di akhirat. Bila kita renung kembali kepada peristiwa-peristiwa bersejarah hijrah sebegini, kita pasti akan mendapati banyak pengajaran-pengajaran, ibrah-ibrah yang boleh kita ambil. Sekiranya kita umat Islam mengabaikan pengajaran-pengajaran ini, maka akan hilanglah kekuatan umat Islam, akan hilanglah kedudukan umat Islam dan aura umat Islam tersebut. Tak ada jalan untuk kita memelihara agama kita, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam masyarakat, melainkan dengan kita berpegang dengan akidah Islamiyah, dengan kita sentiasa menambah keimanan kita. Dunia kita sebagai umat Islam ini tidak akan tertegak melainkan sekiranya agama kita ini tertegak. Orang-orang Islam tidak akan mencapai kemuliaan, tidak akan mencapai ataupun mendapat pertolongan dan tamkin kecualilah sekiranya kita tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tak mungkin untuk kita mencapai keamanan, kesejahteraan di dunia ini melainkan sekiranya kita mengikuti manhaj, jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh para anbiya dan para rasul sekalian. Mungkin dalam diri kita akan timbul persoalan-persoalan, mungkin akan timbul perasaan pelik tentang beberapa peristiwa yang berlaku di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah maknanya Nabi, para sahabat itu terpaksa meninggalkan tempat kediaman mereka, meninggalkan negeri kelahiran mereka yang mereka membesar, yang memiliki pelbagai memori? Apakah makna seseorang itu
terpaksa berjauhan dengan ahli keluarganya, terpaksa kehilangan harta bendanya, berjauhan daripada kaum kerabatnya, pergi ke bumi yang baru yang mana mereka tidak familiar, tanpa memiliki harta benda, tanpa memiliki sesiapa. Mereka pergi ke sana dalam keadaan sehelai sepinggang. Apakah makna mereka terpaksa meninggalkan anak-anak mereka, isteri mereka, ibu bapa mereka? Ada di antara mereka yang terpaksa ditinggalkan di Mekah yang dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Tak ada maknanya selain daripada Islam, agama Allah yang sentiasa perlu ditegakkan, yang sentiasa perlu tersemat di dalam hati kita semua, yang sentiasa perlu dipancarkan daripada tindakan-tindakan kita. Walau bagaimana kita menyayangi tempat kelahiran kita, tempat kediaman kita, Islam itu lebih mulia. Walau macam mana sekalipun hati kita ini bergantung ataupun teringat kasih kita kepada anak-anak kita, kepada kaum keluarga kita, tetapi apa yang seharusnya hati kita ini perlu berpaut dengan Islam itu dengan lebih lagi. Macam mana banyak sekalipun harta kita, kaum keluarga kita, keduniaan kita, Islam itu seharusnya lebih banyak dan lebih kuat dalam diri kita. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, para generasi kaum muslimin yang terdahulu, mereka menyelami maksud dalam kehidupan, hakikat kehidupan melalui agama Islam. Kekuatan mereka adalah Islam. Ketenangan mereka adalah Islam. Kemuliaan mereka ialah Islam. Kewujudan mereka untuk Islam. Tiada anak-anak mahupun harta, mahupun tempat tinggal yang lebih utama untuk nak dikorbankan, melainkan demi untuk agama Allah, agama Islam yang hanif. Kerana itu mereka sanggup diazab, sanggup diseksa, sanggup dihalau, sanggup apa sahaja yang terkena pada diri mereka itu, semata-mata mereka nak membela agama Allah, semata-mata mereka nak menarik manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Sebagaimana yang Allah sebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datangnya pertolongan daripada Allah dan kemenangan itu, kamu akan melihat manusia datang memeluk agama Allah ini berbondong-bondong. Sebab itu kita tengok generasi terawal Islam dulu, tiada musuh pun dalam sejarah yang mampu menakutkan umat Islam, yang mampu menewaskan umat Islam, walaupun bukanlah umat Islam ini daripada sudut fizikalnya mereka ini gagah perkasa. Bukan kerana umat Islam ketika itu kaya raya, hebat ekonomi mereka, tidak. Tetapi mereka memiliki agama Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Sejarah Islam, apa yang kita tahu, kalender hijrah pada hari ini, pada zaman Quraisy, pada zaman awal-awal Islam,
pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhum, mereka tahu tentang nama-nama bulan-bulan ini. Mereka tahu Muharram, mereka tahu Safar, mereka tahu Rabiul Awal, mereka tahu Jamadil Akhir, mereka tahu Rajab, mereka tahu Sya'ban, mereka tahu maksud bulan Ramadan dan lain-lain. Mereka tahu. Tetapi ketika itu mereka tidak ada penetapan bulan yang mana yang pertama, tahun mana yang akan bermula. Mereka masih lagi tidak ada settingnya ketika itu. Sampailah kepada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada tahun yang ketiga ataupun yang keempat daripada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, Umar menghantar suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang mengatakan, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Surat-surat kamu yang datang kepada aku tak ada tarikh. Maka Umar radhiyallahu anhu menghimpunkan para sahabatnya, bermesyuarat, meminta cadangan daripada mereka untuk menyelaraskan satu kalender hijrah atau kalender bagi umat Islam ketika itu. Ada yang kata kita buat kalender sebagaimana kalender orang-orang Parsi. Sahabat-sahabat ada yang tak suka kita nak ikut kalender-kalender orang bukan Islam macam Parsi ni. Ada yang kata kita cuba buat, kita ikut je kalender orang Rom. Sahabat-sahabat pun ramai yang tak setuju. Ada yang kata Ar-Rikhu min Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat satu kalender yang permulaannya berasaskan kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata tak daripada Nabi diutuskan menjadi Rasul. Ada yang kata kita mula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab dia tertarik dengan cadangan hijrah itu. Yang mana dia kata, ya, hijrah inilah yang telah membezakan di antara yang hak dan yang batil. Maka kita buatlah kalender kita berdasarkan kepada kalender hijrah. Kita ambil tahun pertama itu adalah tahun hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bermesyuarat lagi, tertanya-tanya, so kita nak mula daripada bulan yang mana? Okay, kita dah bagi tahu tahun pertama adalah berlaku daripada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada zaman mereka tengah setting kalender hijrah ni, kita boleh kata antara sekitar tahun ke-16, tahun ke-17 begitulah. Maka ada sahabat radhiyallahu anhum yang kata bulan pertama ni kita jadikan Ramadan lah. Sebab itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. So kita jadikan bulan Ramadan ni bulan yang first. Ada yang kata tak. Kalau kita nak ambil tahun hijrah, kita mula daripada Rabiul Awal. So itulah bulan yang Nabi start untuk berhijrah ke Madinah. Daripada cadangan-cadangan itu, Umar dan Uthman dan Ali radhiyallahu anhum bersetuju dan bersepakat memilih bulan Muharram. Sebab apa? Sebab itu adalah bulan yang pertama selepas habisnya bulan Zulhijjah, bulan umat Islam melakukan haji. Maksudnya bulan Zulhijjah ni satu bulan yang sibuk, bulan yang perlu untuk diuruskan para hujjaj, orang Islam yang datang. Jadi
mereka senang apabila umat Islam ni telah selesai melakukan rukun Islam yang kelima ini, kita start dengan bulan yang baru. So selepas bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian mereka katakan juga pada bulan Muharram ini jugalah berlakunya bai'ah kaum Ansar kepada Nabi SAW ketika zaman Nabi SAW sebelum ini. Maka ketika itu mereka berpakat dan bersetuju, dan para sahabat berijma' untuk memulakan bulan Muharram ini sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah umat Islam. Maka dia menjadi satu yang perkara yang telah diikuti kerana ia merupakan sunnah yang dilakukan, diasaskan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Nabi kata, hendaklah kamu semua berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk selepas aku. Berpeganglah dengan ia dan gigitlah ia dengan gigi-gigi gerham kamu. Maka pertama kalinya dalam sejarah orang Arab ataupun umat Islam yang mereka memiliki kalender tersendiri yang berpaksikan kepada tahun hijrah Nabi SAW. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, hijrah itu ada macam-macam jenis lah. Kalau kita ingat hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasuliha. Frasa ni yang kita nak explain. Nabi kata, sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul. Apa yang dimaksudkan dengan hijrah? Hijrah ataupun hajara daripada sudut bahasa membawa maksud meninggalkan. Fulan hajarahu, maksudnya si fulan ini meninggalkan orang itu ataupun perkara itu. Tapi bila kita bahaskan pengertian hijrah daripada sudut syarak, dia boleh membawa 3 sudut pengertian. Yang pertama adalah hijrah hakiki. Apa itu hijrah hakiki? Iaitu perpindahan tempat, meninggalkan negara bukan Islam kepada negara Islam. Dan hijrah ini wajib ke atas orang beriman yang ditindas ataupun yang tak mampu untuk nak menunaikan kewajipan agama mereka, sebagaimana hijrah para sahabat radhiyallahu anhum daripada Mekah ke Habsyah dan daripada Mekah ke bumi Madinah. Jadi kalau kita berada di satu tempat yang mana agama kita ditekan, kita tak boleh nak menegakkan syiar kita, kita tak boleh nak mengamalkan agama kita, maka wajib untuk nak kita berhijrah ke tempat yang kita boleh memelihara dan menjaga agama kita dengan baik. Macam mana pula kalau seorang Muslim tu dia nak berhijrah ke negara bukan Islam dengan alasan tertentu? Contoh, kita nak kata, aku tak nak duduk Malaysia lah, aku nak pergi berhijrah ke Australia,
aku nak pergi berhijrah ke Jerman, aku nak pergi berhijrah ke UK dan sebagainya, negara-negara yang bukan Islam. Hukum dia adalah harus dengan syarat. Okay? Syarat yang pertama, kalau kita nak berhijrah ke tempat-tempat bukan Islam seperti itu, kita mesti ada bekalan ilmu agama yang mampu untuk nak membuatkan kita tahu untuk nak membezakan antara urusan yang halal dengan yang haram ataupun benda yang syubhah ataupun sama-sama. Kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita pergi ke negara yang mana tempat-tempat bukan Islam, kita tak tahu sikit sebanyak asas hukum, dikhawatiri kita akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dikhawatiri iman kita akan cair lama-lama. Yang kedua, bila kita ada di tempat tersebut, kita mampu untuk nak memelihara agama kita, diri kita daripada terjebak ke dalam syahwat dan maksiat. Sebab bila kita pergi ke tempat tersebut, akan banyak godaan-godaannya, akan banyak fitnah-fitnahnya. Kalaulah iman kita tipis, kita ni jenis mudah tergoda nak mengikut cara barat, maka tak bolehlah kita berpindah ke tempat tersebut. Yang ketiga, ada keperluan mendesak. Kalau perlu sahaja kita boleh pergi berhijrah ke tempat non-Muslim. Contohnya, memang tak ada cara lain melainkan di sanalah sumber rezeki kita yang kita susah untuk nak dapat dekat tempat negara Islam lain, ataupun susah untuk nak kita hidup di tempat-tempat ataupun nak dapatkan pekerjaan di tempat sendiri. Dan kita boleh pergi. Sebab sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, saya yakin ramai di dalam ini yang pernah pergilah duduk di luar negara. Ada yang pergi melancong ni sekejap tu kita pergi. Ada yang pernah pergi belajar dulu, ada yang pernah pergi bekerja di sana. Ada negara yang terbuka, yang boleh bagi kita ruang untuk nak kita apply ataupun praktiskan agama kita. Ada negara yang sukar, yang kita tak boleh untuk nak zahirkan agama kita. Contoh, kalau kita pergi di sebahagian provinsi dekat China umpamanya, banyak syiar-syiar Islam yang tak boleh dizahirkan. Dan mungkin di beberapa negara barat mereka lebih terbuka. Apa pun yang kita kena faham, bila kita berada di tempat bukan Islam seperti itu, cabarannya besar. Kita akan dikelilingi dengan sistem-sistem yang tidak serasi dengan agama kita. Suasananya ataupun pembudayaan, tradisinya, pendidikannya yang berbeza. Sebab bila kita berada di sana, ada kebarangkalian besar, kita akan hantar anak-anak kita di sekolah-sekolah mereka. Di sana mereka akan bergaul dengan orang-orang bukan Islam yang mungkin pemikiran mereka berbeza. Sebab tu saya pernah jumpa ramai juga komuniti-komuniti Islam di luar negara yang mereka bagi tahu anak-anak mereka bila bersekolah di sana, mereka akan dinormalisasikan dengan banyak kebudayaan ataupun pandangan orang barat seperti LGBT, benda-benda macam tu. Mereka akan kata, kenapa kita nak halang, kenapa kita tak ni, orang yang minum arak pun tapi dia orang baik-baik. Mereka akan melihat perkara itu sebagai normal. LGBT pun dia orang ni baik-baik. Dia orang tak boleh nak membezakan antara baik dan agama.
Mungkin cabaran itu bukan kepada orang mak ayah yang pergi berhijrah ke sana. Sebab mak ayah ni mungkin dia dah matang. Dia dah belajar dulu, dia dah ada bekalannya, dia dah ada ilmunya. Tetapi anak-anak lain, belum lagi cucu. Bila saya pergi ke beberapa tempat di negara-negara luar ni, kebanyakan kalau kita tengok komuniti Islam di luar sana, apa yang mereka risau sebenarnya pada generasi anak dan cucu mereka. Generasi anak tu mungkin dah separuh Muslim lah. Itu pun sikit-sikit ingatan tentang agama tu kat rumah. Tapi half of their life dekat luar. Tapi bila sampai ke zaman cucu, masa tu mereka kata ada daripada cucu mereka yang even not consider themselves as a Muslim anymore. Ada yang sampai lupa mereka itu sebagai orang Islam. Sebab family itu pun tak begitu strong dalam nak memberi penekanan agama. Community pun ada yang tidak begitu strong dalam nak nak bagi pendidikan agama kepada anak-anak. Tapi masa saya pergi ke Melbourne, di sana dulu masya-Allah community dia Melayu di sana, dia even ada satu macam warehouse. Dalam warehouse tu mereka buat classes untuk anak-anak mereka untuk nak belajar. Masa tu saya di-invite lah untuk nak bagi some talk dengan anak-anak dan teenagers kat sana. Tapi the problem is my ability lah masa tu untuk nak speak English fluently. So saya kurang lancar sikit nak bagi pesanan in English sebab mereka ni tak faham bahasa Melayu. Dia anak-anak Melayu yang daripada kecil dah membesar kat sana, seperti sekarang semua dengan Mak Saleh sana. So lidah mereka dah bergulung-gulung lah. So itu yang membuatkan masa tu saya rasa macam unfortunately I have to improve my English lah. Tapi susah sikit dia nak kena ada dalam suasana tu. Bila dulu ada dekat Jepun pun sama, itu lebih teruk lagi sebab di Jepun pun mereka tak boleh untuk nak zahirkan Islam itu secara terbuka. Dia akan bantau budaya masyarakat Jepun yang terlalu kuat tradisinya, susah untuk nak mengislamisasikan even keluarga sendiri, sampai ayah pun susah untuk nak didik anak-anak sendiri kerana budaya culture Jepun yang very inginkan space ataupun private life even to the kids. Tak ada school Islam yang boleh dibuat. Jadi very hard untuk mereka yang berada di sana ni untuk nak survive as a Muslim, untuk nak menjaga agama sendiri. Dan mereka perlukan suasana itu. Tapi sukar. Jadi kalaulah kita penghijrahan kita ke tempat tersebut ada membawa maslahat, kita nak berdakwah kat sana tak ada masalah. Kalau kita selain daripada keperluan agama, kita mesti kena tengok pada diri kita, tengok pada anak-anak kita. Macam mana dia punya agama dia, iman dia. Strong or not. Kalau kat Malaysia pun dah rewang-rewang, kat Malaysia pun dah tak macam orang Islam, kalau pergi sana memang tenggelam lah, hanyut. Jaga. Islam, dia nak kita ni jaga agama lebih. Agama itulah yang akan menjaga dunia kita. But some people, diutamakan dunia more than agama dia. Biar terkorban agama, asalkan dunia kita boleh dapat. Okay. Itu maksud daripada hijrah yang pertama, iaitu hijrah hakikat. Pindah tempat, this is benda yang zahir. Tapi ada hijrah yang kedua yang kita sebut sebagai hijrah maknawi. Hijrah maknawi iaitu hijrah amalan. Daripada perkara yang tidak diredai oleh Allah, kita berhijrah kepada perkara yang diredai oleh Allah. Sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah.
Maksudnya kita daripada kurang baik, kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Ambil contoh mudah. Okay. Dalam Islam, misal kata, amalan yang paling utama di sisi Allah selepas daripada al-hijrah fi sabilillah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan bila kita tahu, kita belajar tentang salat, kita tahu betapa besarnya urusan salat. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kan, aku ni kalau boleh macam nak bakar je rumah orang-orang yang tak datang solat subuh. Sebab masa tu boleh tahu siapa munafik dan siapa yang tak, berdasarkan kepada salat jemaah di masjid itu. Kita tahu Nabi berikan penekanan tentang aspek salat jemaah, khususnya kepada orang-orang lelaki. 27 kali ganda pahalanya. Hadis-hadis fadilat yang lain yang Nabi SAW bagi tahu tentang orang-orang yang bersegera pergi ke masjid, datang awal ke masjid, fadilatnya banyak. Tentang salat sunat yang dilakukan. Kita di Malaysia terlalu ambil mudah dengan soal salat, apatah lagi solat berjemaah lah. Nak solat biasa tu pun banyak orang dah terlajak, banyak orang dah abaikan. Jangan kata nak cuba consistently dapat solat berjemaah 5 waktu di masjid ataupun di surau. Even surau office pun tak apa, tapi pada waktunya. Dan kalau boleh pada waktunya, kalaulah kata kita mampu, memang ada waktunya, 1:30, 1:20 lebih masuk Zuhur, go for the salat first. Janganlah nak tunggu jemaah pada pukul 3 petang. Kalau sebolehnya Islam bila ada solat ni nak disiplinkan kita dengan disiplin masa. Nak tengok adakah kita mengutamakan Allah ataupun kita mengutamakan dunia kita. Sampai ke dalam solat ni Nabi SAW dan para sahabat pun dah kata bahayanya sampai orang yang tinggal solat ini boleh dihukum kufur. Solat ni lah ibadah pertama sekali yang Allah akan tanya. Bayangkan, kita masuk dalam kubur, kita di mahsyar nanti, salatlah. Jika berjaya kita dengan salat, maka insya-Allah yang lain-lain kita akan berjaya. Tetapi ada tak daripada kita yang cuba nak berhijrah daripada kekurangan kita dalam bab salat ini kepada salat yang lebih sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Daripada kita selalu abaikan solat jemaah di masjid dan surau, kepada kita consistently untuk nak berjemaah di masjid dan surau. Set dalam diri kita daripada hijrah ni, tahun hijrah yang baru ini, kita nak usahakan untuk tidak meninggalkan salat berjemaah, kan, khususnya di masjid dan di surau. Bayangkan para ulama salaf dulu, kita duduk mengaku kita ahli sunnah, kita duduk mengaku kita mengikut para salafus salih, tapi kadang-kadang daripada sudut praktikal dan amalan kita jauh daripada para salafus salih, daripada petunjuk sunnah. Kita ni cuma nak ikut sunnah ni dalam beberapa isu-isu akidah, dalam maybe dalam urusan-urusan amalan, ini bid'ah ke, ini tidak ke. Tapi dalam practicality amalan kehidupan kita itu, kita tak mau nak cuba nak praktiskan seperti sunnah. Sa'id bin al-Musayyib rahmatullahi alaih, sayyidut tabi'in, penghulu kepada para tabi'in yang paling mulia. Bayangkan dia kata, selama 30 tahun atau 40 tahun, dia kata, aku tak pernah tertinggal daripada salat jemaah. Dan selama itu 30 atau 40 tahun itu, dia kata, aku tak pernah melihat tengkuk orang kat depan aku masa salat.
Maksudnya dia tak pernah berada di saf yang kedua dan ke belakang. Always sentiasa saf yang pertama. Dia tak nampak ada orang depan dia. Adi bin Hatim, dia kata tak pernah azan dikumandangkan melainkan aku sudah berada di masjid dalam keadaan berwuduk. Subhanallah. Tanam dalam azam diri kita ni untuk at least kita jaga salat kita dulu. Jangan hanya kita ni bila kita kata kita orang sunnah ni, kita ada sisa amalan ni kita tak buat lah, ataupun sisa amalan ni kita tolak. Tapi basic macam salat ni pun kita tak ambil berat. Sedangkan ada daripada kalangan kita Allah bagi dia masa. Mungkin ada daripada kalangan penonton kita hadirin di sini yang mana mungkin Allah dah bagi kelapangan masa kat dia dah pencen. Mungkin dia juga businessman. Orang yang mungkin ada flexibility dalam masa mereka. Tapi masih lagi kita berat untuk nak cuba pergi. Berat, ya Allah. Kecuali solat subuh ataupun maghrib. Yang itu orang kita ni paling suka kat situ lah. Zuhur, asar, isyak, malah lihat. Subhanallah. Sebab itulah bila saya renung balik, ada hadis-hadis Nabi yang selalu kaitkan orang yang berat dengan salat ni adalah orang munafik. Sebab susah nak buat. Melainkan orang yang betul-betul dia beriman, dia ada keimanan dengan Allah. Bila Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ia berat melainkan kepada orang-orang yang khashi'in. Nak sabar, konsisten, istiqamah dengan salat susah, melainkan orang yang hati mereka ini khusyuk. Apa dia? Khusyuk ni orang yang tunduk, orang yang tunduk kepada Allah, yang feel apa yang Allah janjikan. Wallahil azim. Kalaulah betul-betul Allah itu di hati kita, kita tak akan rasa berat untuk nak salat. Even kita akan ternanti-nanti, kita akan tunggu-tunggu, kejap lagi nak salat, aku tak boleh pergi makan, aku tak boleh pergi meeting, aku nak kena salat dulu. Bayangkan kalau di Malaysia ni raja dan menteri ke panggil kita mesyuarat siang, panggil kita mesyuarat malam, kita akan cuba untuk pergi, kita akan tepati masa. Sometimes kita nak, sebab apa? Kita nakkan kepentingan yang kita boleh dapat daripada meeting itu, daripada berjumpa dengan golongan-golongan yang di dunia ini, kayangan ni. Tetapi bila Allah, I'm very busy. Sorry, because I have a very important meeting, so I cannot pray at the right time. Macam-macam alasan kita bagi. Sorry, I got lunch with my client. Macam-macam lah. Allah itu diketepikan. Macam mana kita nak kata kita ni orang yang mengikut sunnah? Percayalah, kalau kita boleh konsisten dalam bab ini, sampai satu tahap kita akan rasa Allah dah cukup jaga kita lah. Allah akan pelihara kita daripada asbab-asbab yang mungkin boleh menjerumuskan kita dalam api neraka. Sampai setahap kadang-kadang we are ready to die. Kita ready bila mana Allah nak ambil nyawa kita anytime. Because we feel that kita dah bina that connection consistently dengan Allah. Doa pada Allah, Allahumma rzuqna al-a'mal as-salihah, Allahumma rzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kita. Allahumma rzuqna al-hidayah, kurniakanlah kepada kita hidayah, kurniakanlah kita istiqamah di atas hidayah tersebut.
dan kurniakanlah kita husnul khatimah. Dalam Quran Allah ajar doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kita selepas engkau memberi hidayah kepada kita. Dan bila kita boleh konsisten itu, kita akan cuba untuk nak menambah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Kita nak Allah selamatkan kita daripada api neraka. Kita cari apa salat-salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam konsisten. Nabi jaga rawatib. Rawatib ni salat sunat yang Nabi almost tak tinggalkan melainkan ketika bermusafir. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. 12 rakaat ini siapa yang menjaga dalam hadis Nabi SAW, maka Allah akan bina baginya rumah di syurga. Rumah Allah di syurga kita tak kejar. Tapi nak collect property, rumah-rumah dekat dunia ni, itu yang kita kejar. Tak kenalah, tak balance. Mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala apa yang ada di dunia ini. Sedangkan Allah dah kata siapa yang salat rak'atail fajr, 2 rakaat sebelum subuh itu pun kalau kita boleh buat, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada segenap apa yang ada segala isinya di atas dunia ini. You have every house and palace in all over the countries. You have thousands of luxury cars. Itu semua pun tak boleh nak menandingi apa yang 2 rakaat ni kita boleh buat. Allah nak bagi kita ganjaran tu nanti dekat akhirat. Only then, dan kita akan nampak. Dan Nabi SAW beritahu lagi, siapa yang boleh jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Do we want ourselves to be burned? Of course no. Dan kita tak mahu diri kita disakiti. Kita tak mahu diri kita sakit, even though. But kita macam tak kisah diri kita ni terdedah kepada api neraka. Kalau COVID pun punyalah orang takut sampai kan nak kata nak ambil vaksin sebab dia kata ini boleh protect kita, bagi kita imunisasi supaya boleh apa nama COVID tu mungkin tak singgah kat kita ataupun tak kuat nak serang kita. Tapi bab protection daripada api neraka kita ambil mudah. Sedangkan ini solat-solat ni lah vaksin kita daripada api neraka nanti. Kan? Baik. Itu makna hijrah yang kedua, hijrah secara maknawi, hijrah daripada amalan yang kurang baik kepada hijrah yang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah hijrah amil. Hijrah orang, kita menjauhi atau boikot pelaku maksiat yang menyelisih perintah Allah SWT dan Rasulnya, macam mana yang Nabi SAW pernah buat kepada 3 orang sahabat yang sengaja tidak menyertai peperangan Tabuk. Selama 50 hari Nabi boikot sampailah taubat mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi hajar kat sini, so, hajar ni tadi kita bagi tahu maksud dia meninggalkan. Tapi hajar ataupun jenis ini hanya dilakukan kalau ada keperluan ataupun mengikut sekadar keperluan, dan keperluan itu diukur melalui kadar keselamatan agama diri dan juga kadar yang membolehkan membuatkan seseorang yang diboikot itu insaf, yang dijauhi itu kembali ke pangkal jalan. Tapi kalaulah kita menjauhi dia, kita meninggalkan dia, tak beri sebarang kesan yang positif, ataupun hanyalah membawa dia ke arah yang lebih negatif, maka sebaiknya adalah untuk kita dekati dia dan kita nasihati dia. Tapi dalam urusan dunia, kalau kita bergaduh dengan orang, maka petunjuk Nabi SAW dia tak bagi lama lah sebenarnya. It's very hard to practice anyway, but itulah hijrah daripada sudut itu. Dan bila kita ingat habuan dunia ni sebenarnya sangat kecil, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita bercerita tentang hijrah kerana Allah dan Rasul, tadi kita kata hadis faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Sebab tu Nabi ulang balik, maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul. Sedangkan ketika
Nabi kata tentang dunia, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun niat dia tu untuk nak dapatkan wanita, maka Nabi kata hijrah itu adalah kerana itu. Nabi tak ulang balik macam mana yang Allah dan Rasul tadi, sebab hikmah dia macam seolah-olah nak bagi tak layak benda-benda yang picisan seperti ini untuk diulang kembali. So dalam penjelaskan perbandingan nilai akhirat dengan dunia, Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalaulah dunia itu setara dengan berat sayap nyamuk di sisi Allah, tentu dia tidak mampu, mesti Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata, "Wallah, mad-dunya fil akhirati illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji'." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang daripada kalian yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam laut, masukkan dalam air, tarik balik, tengok bila ada titisan-titisan yang ada dekat jari ni, compare dengan air laut yang ada ni, apa sangat efek dia. Jadi kita kena usaha untuk nak hijrahkan diri kita. Hijrah maknawi first sebelum kita hijrah hakiki, iaitu kita hijrah meninggalkan tempat, meninggalkan itu dan ini. Kita berhijrah hati kita kan sebelum kita berhijrah anggota kita, kerana kesan di hati itu lebih kuat. Kita hijrahkan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram. Kita hijrahkan akhlak kita kepada akhlak Nabi SAW yang mulia. Kita hijrahkan pendengaran kita daripada seronok mendengar perkara-perkara yang haram. Kita berhijrah kepada mendengar perkara-perkara yang baik, yang halal lagi tayyib. Begitu juga dengan anggota-anggota kita, tubuh kita, gerakan kita, tindakan kita, amalan kita, semua kita hijrahkan kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an." Orang Islam itu orang yang selamat lidah dia, tangan dia daripada menyakiti orang Islam yang lain. Dan orang yang berhijrah itu adalah hakikatnya orang yang berhijrah daripada apa yang Allah tegah. Ya. So penting untuk nak kita ubah diri kita ni sebagai langkah pertama kita berhijrah pada tahun ini, insya-Allah. Jadi apa yang penting, yang perlu bagi diri kita semua, kita berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan, daripada kepentingan peribadi kepada kepentingan jamaah umum, daripada orang yang bermalas-malasan kepada hard work, daripada orang yang putus asa kepada orang yang ada harapan dan memberikan harapan, daripada orang yang lemah kepada yang kuat, daripada banyak kelemahan kepada membaiki kelemahan itu, daripada kehinaan kepada kemuliaan, daripada apa sahaja perkara-perkara yang kurang kepada perkara-perkara yang lebih baik, insya-Allah. Dan itulah yang akan menjadikan hijrah ini memberi kesan dalam kehidupan kita dan akan memberikan erti di sebalik peristiwa-peristiwa ini. Jangan jadikan peristiwa hijrah ini berulang saban tahun tanpa memberikan sebarang nilai kepada kehidupan kita. Kita ni manusia, kalau kita perlukan kepada makanan, maka kita akan berusaha bergerak untuk nak mendapatkan makanan.
Kalau kita nak kahwin pun kita akan usaha untuk nak dapatkan jodoh. Dan, apa sahaja yang kita nak, maka kita akan usahakan untuk kita dapat. Usaha dengan anggota kita, dengan peluh kita, dengan apa sahaja kita berfikir sana sini. Maka kenapa kita tidak menggerakkan diri kita, tidak usahakan diri kita untuk menyelamatkan agama kita, untuk menyelamatkan Islam kita, untuk menyelamatkan akidah kita. Janganlah kita menzalimi diri kita dengan buat tak tahu, bermalas-malasan, sampaikan agama kita boleh terkorban. Allah kata dalam surah An-Nisa, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang yang meninggal, Allah kata orang yang mati dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka, Allah kata di mana kamu dulu? Mereka akan kata, oh dulu kami ni lemah, di tempat kami tak mampu, kami ni itu, macam-macam alasan lah buat. Maka Allah kata, bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu boleh pergi berhijrah ke arah ini? Maksudnya, there are no excuse. Kan? Allah dah cipta kepada kita macam-macam asbab untuk kita selamatkan agama kita, diri kita nak tegakkan agama kita, but we chose the other way, kan, yang menyebabkan akhirnya akhirat nanti kita tak boleh bagi alasan. Maka tiadalah apa-apa alasan bagi golongan yang buat maksiat, bagi orang yang selalu ambil mudah dengan dosa-dosa, orang-orang munafik, orang-orang yang berdusta dan sebagainya. Ini semua kita kena usaha untuk kita berhijrah, insya-Allah. Baik. Kita tengok kalau kata ada apa-apa soalan daripada sahabat-sahabat semua. Okay, ada soalan yang ditanya. Ustaz, boleh Ustaz? Okay, kita ada nak tanya. Okay, ada satu soalan nak tanya di IG juga. Dia baru bagi tahu, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Okay, kita tengok apa soalan yang nak ditanyakan itu. Okay. Ada yang kata Ustaz nak minta tips untuk berhijrah. Mungkin maksud tips berhijrah ni, saya faham mungkin dia nak berhijrah daripada kekurangan kepada ke arah yang lebih baik. Ada orang dia macam-macam dalam diri kita ni, kita manusia ni tak sempurna. Ada antara kita yang ada sebismillah, ada orang daripada sudut akidah dia, ada orang daripada sudut amalan dia, ada orang daripada sudut akhlak dia dan sebagainya, kurang serba-serbi. Tapi apa yang penting adalah kita sedar dengan kekurangan diri dan kita berusaha untuk nak berhijrah ke arah itu. Ada wanita yang nak berhijrah daripada tidak menutup aurat kepada orang yang menutup aurat. Ada orang yang ingin cuba berhijrah daripada orang yang selalu abaikan agama kepada orang yang concern pasal agama. And macam mana kita nak berhijrah? Okay, baik. Banyak sebenarnya, banyak tips yang boleh kita kongsikan. Ni pun ada lagi satu soalan dia tanya macam mana kita nak qiyamul lail sedangkan kita kerja malam berat dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, cabaran ni banyak. Tapi antara beberapa tips yang kita boleh kongsikan, yang pertama sekali,
kita sentiasa tadabbur Al-Quran. Kita sentiasa kena bersama dengan Al-Quran. Sama ada secara tadabbur, sama ada secara hafazan, sama ada secara amalan. Allah tidak turunkan Al-Quran ini dulu melainkan untuk nak teguhkan kita, tathbit. Dalam Quran Allah kata waqala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Kan bila mana orang kafir tanya kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, Allah kata supaya boleh teguhkan hati-hati kamu. Al-Quran dia adalah peneguh dan sumber penawar kepada diri kita. Semalam saya bertemu dengan seorang sahabat, dan seorang sahabat tu dia beritahu, subhanallah, dia selalu bila dia baca Al-Quran, dia akan cuba khatamkan Al-Quran tu every 3 months. Dia akan baca beserta dengan terjemahan. Dia kata subhanallah, it really helps. Yang mana dia kata seolah-olah macam Allah bercakap dengan dia, seolah-olah Allah sedang memberikan hint, isyarat, mesej kepada diri dia untuk buatkan dia kuat. Dan subhanallah, dia istiqamah dalam certain amalan yang Masya Allah tak ramai orang boleh buat. Amazing Al-Quran. Kemudian keimanan kita. Bila kita beriman, kita kena tunjukkan dengan amal yang saleh. Macam yang Allah sebut, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Kata Qatadah, dia kata ammal hayat dunya fa yuthabbitum bil khairi wal amal as-salih. Di dalam kehidupan dunia ni Allah akan bagi dia keteguhan dalam kebaikan dan juga dalam amalan yang saleh, wa fil akhirati fil qabr, dan juga pada akhirat nanti dia Allah akan beri keteguhan kepada diri dia di dalam azab ataupun di dalam kubur nanti. Dan kemudian kita kena cuba untuk nak mudawamah dengan amalan yang saleh. Kena selalu sentiasa cuba istiqamah dengan amal saleh. Dan Nabi SAW dia paling suka untuk istiqamah dalam amalan yang dilakukan walaupun sedikit. Para sahabat bila beramal, mereka akan cuba untuk nak konsisten. So itu antara asbab juga. Kita cuba untuk konsisten apa yang kita kena lakukan. Dan percayalah, bila kita dah mula start istiqamah, kita akan worry dan kita akan resah bila kita tak dapat nak buat. Kalau kita dah biasa salat jemaah, dan bila kita rasa macam alamak, dah biasa saf pertama, tiba-tiba tak sempat, tak dapat nak masuk saf pertama, ya Allah, perasaan dia rasa macam solat tu macam tak sah. Kan perasaan sebab apa? Kita dah istiqamah, kita dah terlalu mengharap dengan ganjaran yang Allah nak bagi di saf yang pertama tu. Sama juga sahabat yang bertanya nak qiyamul lail, mulakan dengan basic. Kan kita macam mana pun sebagai muslim kita kena bangun subuh. Jangan tak bangun subuh. Subuh lebih kurang dekat pukul 6 sekarang. Mesti kena bangun. At least bila kita bangun pukul 6, awalkan sikit. Kalau kita 6 tu azan, bangunlah 5.50, sempat kita boleh untuk nak qiyam, kita nak salat, nak witir, kita nak salat tahajud. Bangun. Maksudnya tak ada excuse, sebab takkanlah kita nak lambatkan subuh gajah sampai tak bangun ke dan sebagainya. Maksudnya we have to bangun. Cuma awalkan sikit. Bukan nak minta awalkan 2-3 jam, tapi 10 minit. Kalau mampu dah boleh istiqamah 10 minit, dan boleh awalkan 15 minit, dan awalkan 20 minit. Sikit-sikit, insya-Allah. Barulah kita boleh. Dan bila kita dah beristiqamah, always doa kepada Allah. Doa itu antara senjata utama orang-orang saleh yang sentiasa minta kepada Allah supaya sabatkan diri dia. Macam doa yang tadi saya sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, lepas kita dah istiqamah, lepas Engkau dah bagi petunjuk, jangan Engkau gelincirkan hati kita. Jangan kita lepas tu kita rasa lemah, bosan, tak nak buat. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu Nabi SAW banyak berdoa. Itu Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kita ini dalam ketaatan, di dalam agama kamu. Dan always amalkan zikir-zikir sunnah. Dan zikir-zikir sunnah yang Nabi SAW ajar, ada, jangan tinggalkan zikir pagi, jangan tinggalkan zikir petang, jangan tinggalkan zikir sebelum tidur. Itu semua akan protect kita. Bila Allah nak protect kita daripada syaitan, maka insya-Allah kita kurang godaan, kurang berat sikit nak buat amal-amalan yang saleh. Dan ini adalah satu zikir antara
keteguhan yang sebenarnya yang Allah nak bagi pada diri kita. Berapa banyak kita yang habiskan contoh masa terluang kita dengan zikir, astaghfirullah, 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 ataupun subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, atau doa-doa zikir-zikir yang Nabi SAW dah ajar kepada kita. Berapa ramai daripada kita yang konsisten zikir pagi dan petang. Sedangkan dalam Quran, cuba tengok dalam Quran bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah kata bila mana kalau kamu wahai orang beriman bertemu dengan musuh kamu, apa Allah kata fathbutu wadhkurullah, tetaplah kamu dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, moga-moga kamu akan berjaya. Macam mana Allah gandingkan di antara at-tathbit, as-sabat, ketetapan ini di jalan Allah ini dengan zikrullah. Itu penting. Dan antara yang paling penting juga adalah kita kena bersahabat dalam lingkungan orang-orang yang baik, yang saleh. Kita nak berhijrah tapi kawan-kawan kita, dunia kita, career kita masih lagi tak membantu ke arah hijrah kita. Very hard. Kan? Sebab tu kita tengok banyak ada artis-artis juga yang dia dah berhijrah ke arah kebaikan, dia dah tutup aurat, kejap lagi dia patah balik. Why? Sebab dia berada di dalam dunia yang tidak membantu dia ke arah hijrah tu. Dia tidak berada dalam lingkungan sahabat-sahabat yang saleh yang bersama. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang muslimah, yang menutup aurat, orang yang selalu melakukan kerja kebaikan, kita akan cuba untuk nak jadi seperti itu. Kita bersahabat dengan kawan-kawan yang sentiasa jaga solat jemaah, dia akan menarik kita ke arah itu juga. Sebab tu bersahabat dengan para ulama, bersahabat dengan orang saleh, bersahabat dengan orang mukmin, ini semua antara asbab keteguhan agama yang sangat penting. Allah kata dalam Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya siang dan malam. Tetapi janganlah kamu palingkan daripada mereka. Jangan jauhi mereka sebab nak keduniaan. Duduk bersama dengan orang-orang yang nakkan dunia saja. Kamu tinggalkan sahabat-sahabat yang saleh ini. Tak bolehlah begitu. Dan kemudian sabar. Tadi pun Allah dah kata sabar bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang berada dalam lingkungan yang baik begini. Sebab tu orang bisnes dulu bila dia kata nak berjaya, dia kena duduk dengan lingkungan orang bisnes juga. Kita yang nak berjaya dekat akhirat, kita tak mau duduk dengan sahabat-sahabat yang insya-Allah boleh bawa kejayaan kita dekat akhirat. Man yatasabbar, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wala awsa'a min as-sabr. Nabi beritahu siapa yang cuba untuk usaha untuk nak sabar, Allah akan bantu dia. Dan Allah tak kurniakan seseorang itu sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kebaikan dia selain daripada kesabaran. Dan beringatlah juga bahawa baca hadis-hadis, baca Quran yang menceritakan tentang syurga dan neraka. Itu semua motivasi kita. Itulah ganjaran yang kita akan perlu. Itulah balasan kita kalau kita tak buat ataupun kita tinggalkan. Macam mana kat dunia ni, kalau kita nak habuan dunia, kita akan sanggup pergi, kita akan sanggup buat, bangun sengkang mata malam semua apa, nak settlekan kerja. Kenapa kita kerja malam sampai kadang siang malam, sebab itu tentang kerja kita. Kalau kita tak kerja, duit kita kena potong, tak dapat gaji, kena potong allowance, kena pindah kerja, kena ini semua, effect pada rezeki kita. But we want that, so kita try, kita usaha. Tapi berakhirat ni kita mengeluh je, kita tak usaha, tak nak perah diri kita untuk nak buat. Kita tak nak bersegera ke arah kebaikan. Sedangkan dalam Quran Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk dapat pengampunan daripada Allah. Dan apa yang Allah sediakan kepada orang bertakwa, apa dia? Allah bagi tahu syurga yang lebih luas daripada langit dan bumi ni. Kita tak nak. We don't want that. Sedangkan dalam Quran Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua manusia ni akan mati, akan rasa kematian itu. Tetapi orang yang berjaya adalah sebenar-benar kejayaan adalah orang yang dapat berjaya tak masuk ke dalam api neraka,
Wallahu ta'ala alam. Dan kita dalam dunia ni nak beramal ni bukan mudah. Di akhir zaman ni kita rasa nak amalkan agama kita ni susah. Dan, tapi Nabi SAW always remind sahabat-sahabat dia dengan syurga. Macam mana peristiwa Nabi SAW lalu dengan tengok Ammar bin Yasir dan ibu ayah dia tengah diseksa sampai mati mak ayah dia, kan, diseksa oleh orang Quraisy masa tu. Nabi kata apa pada Ammar? Sabran ya ali Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji bagi kamu adalah syurga. Wallahu ta'ala alam. Moga Allah jadikan kita semua orang yang istiqamah dalam kebaikan, orang yang menjaga agama kita insya-Allah, termasuk diri saya juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita